Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di dalam pengajian bulanan tafsir Al-Quranul Karim untuk Masjid yang baik kasih sekarang. Mudah-mudahan kedatangan ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ke majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala meridai serta rahmati insya-Allah. Allahumma amin. Apa khabar ayah, tuan-tuan, sihat Ibu-ibu sihat Ada mana tahu ada yang demam ke? Sekarang ni musim demam ni Saya pun hampir-hampir nak tombang juga, tapi bedal lah dulu bedal apa-apa dulu kita niat nak sembuh lah insyaAllah. Sebelum kita mulakan, ayah-ayah, ibu-ibu, sama-sama kita niatkan iktikaf dalam masjid ini. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka ayah, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita dah saling kenal tentang surah An-Naba, tentang kita kenal tentang juzuk amma yang kita nak bawa ni. Ada berapa surah dalam juzuk amma? Bila dah 37. Ada 37 surah dalam juzuk amma, dan dalam juzuk amma itu ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ada berapa? Lupa habis. 34. Ada 34 surah Makkiyah dan belen tu surah Madaniyah. Dan surah Naba ini termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke bumi Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ayah, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, surah Naba ini yang kita nak kupas ini ialah satu surah yang menceritakan tentang hari kebangkitan. Menceritakan tentang hari kebangkitan manusia. Setiap manusia ni akan dibangkitkan semula. Bukan zombie bukan kita bukan cerita Train of Busan tu, bukan. Bukan kita bukan zombie yang kata manusia yang bangun yang dihidupkan dekat, kalau sekarang cerita ni zombie lah tapi kita bukan zombie lah, memang real. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita semula. Walaupun kita ni dah berjuta tahun kita duduk dalam tanah, manusia-manusia yang duduk dalam tanah tu dah berjuta tahun sekalipun, daripada zaman Tok Adam kita, Nabi Allah Adam AS, sehinggalah yang terakhir sekali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tertinggal sekalipun. Tak ada yang tertinggal, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam berapa trilion, berapa bilion, tak tahu lah nak kata berapa manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada surah An-Naba ini ada asbabun nuzul je, sebab turunnya ayat. Maka sebab turunnya ayat yang pertama ini menurut Ibnu Jarir, iaitu penulis tafsir Tabari, tafsir yang pertama yang ditulis oleh ketika zaman selepas tabi'in, iaitu Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Abi Hatim mengambil sumber daripada Imam Hasan Al-Basri.
Imam sahabat ni tabi'in. Bahawa ayat ini turunkan ikoran perutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Apabila Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, mereka saling bertanya sesama mereka. Setelah Rasulullah SAW diangkat, diutuskan menjadi Rasul, maka mereka ini saling bertanya-tanya sesama mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkanlah ayat amma yatasaalun. Apakah mereka saling bertanya-tanya tentang apakah mereka itu bersaling bertanya-tanya. Yatasaalun ini Allah letakkan situ dua yang menyoal serentak. Dua manusia yang menyoal serentak. Maksudnya ramai, lepas itu lebih ramai tu. Maksudnya dalam perkara yang sama. Contohnya ayah ibu bertanyakan saya cerita tentang apa-apalah. Tapi serentak dua-dua tanya persoalan yang sama. Dua-dua tak faham. Dua-dua tak faham, dua-dua yang tanya. Itu yatasaalun. Sa'ala yusailu yatasaalun. Persoalan, pertanyaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam tafsir Allah Subhanahu Wa Taala menolak dengan keras kedegilan orang-orang kafir musyrikin yang tidak mahu beriman dengan hari kiamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan pada ayat yang pertama, amma yatasaalun, mereka tertanya tentang apa yang hendak diberitakan. Rasulullah menceritakan tentang hari kebangkitan, maka dia pun bingung apa hari kebangkitan ni. Yang mereka ni kan agama-agama, mereka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyembah berhala. Mereka kaum musyrikin yang menyembah berhala. Ada sebahagian itu ahli kitab yang kata agama Yahudi dan agama Nasrani. Tapi kebanyakan mereka semua itu ialah yang beragama agama. Lebih kurang 300 lebih lah berhala yang ada di Kaabah. Bayangkanlah, ibu boleh bayangkan, ayah boleh bayangkan berhala ada dekat Kaabah. Contohlah Kaabah sekarang ni ada berhala semua. Ada yang kepala anjing, ada yang kepala kuda, ada yang berbogel dan sebagainya. Itu contohlah. Apa yang hendak diberitakan anin naba'il azim, iaitu berita yang agung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi nak mengkhabarkan tentang berita yang besar. Azim, naba'il azim, berita yang besar. Kalau pengkhabaran, berita yang sedang je lah. Kalau naba' ini bashar mubashirun itu kata pengkhabaran yang besar juga, tapi tak terlalu besar. Kalau naba' ni pengkhabaran yang agung, terlalu besar, sangat besar. Ada beza mubashir dengan naba'. Dua yang perkara macam sama. Macam kita lah, kereta kancil dengan kereta proton, macam itulah. Mana yang besar, macam itulah. Besar macam kereta, benda sama, kereta juga kan. Ataupun Alphard, contoh Alphard dengan apa, contoh Serena, contoh benda yang sama nampak lebih kurang, tapi dia besar lagi Alphard tu, macam itulah. Itu contoh lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ayat pertama hingga ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kedegilan manusia-manusia, iaitu orang-orang kafir musyrikin yang tidak mahu beriman dengan hari kiamat. Maka mereka telah berselisih faham tentang perkara tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada ayat yang ketiga, alladhi hum fihi mukhtalifun, ikhtilaf, perkara ikhtilaf, perkara-perkara yang berselisih. Kita ni biasalah, masyarakat kita ni benda yang berselisih ni suka. Perkara-perkara yang tunjang ni tak nak cerita. Selisih-selisih ni suka. Tak boleh baca kunut, tak boleh tahlil. Kenapa kena ada tahlil? Kenapa kena maulid? Itu contoh tu. Itu perkara-perkara perselisihan pendapat. Kenapa kita nak berselisih pendapat benda tu? Sebab benda tu memang dah lama dah yang telah dibincangkan oleh alim ulama yang terdahulu. Imam mazhab dah bincangkan dah. Mereka lebih alim
Takkan kalau kita ni nak banding dengan mereka tu jauh sangat, bukan jauh sangat, memang berbeza sangat, jauh panggang lagi api. Jauh sangat kita ni. Dia orang itu dah, orang kata ulama hadis. Ulama hadis tu dia hafal. Kita hafal apa hadis innamal a'malu binniyat pun dah terketar-ketar dah baca. Innamal a'malu binniyat itu kalau hafal lah, yang tak hafal terketar-ketar. Itu baru satu hadis. Ada banyak lagi, beribu hadis, ratus ribu hadis. Imam Syafi'i itu ratusan hadis dia hafal. Kemudian anak muridnya pun ratusan hadis juga hafal. Dia faham tentang tarjih dan sebagainya, ilmu mustalah hadis, semualah. Maka kita janganlah membangkitkan perkara yang tidak perlu kita bangkitkan. Ada sebablah kenapa Imam Syafi'i itu baca kunut ketika waktu subuh, adalah sebabnya. Musababnya insya-Allah kita lakukan, kita dapat kebaikan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya ibu-ibu. Kemudian perselisihan pendapat, ikhtilaf, allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka telah berselisih pendapat tentang perkara ini. Kenapa ada kebangkitan? Kenapa manusia tu perlu dibangkitkan? Kalau dah mati, matilah kan, tak perlu nak bangkit semula. Maka berita penting itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggentarkan jiwa mereka. Menggetarkan jiwa mereka. Lagi jiwa mereka itu rasa gegar sikit. Mereka sebelum ini mereka tak ada siapa-siapa, ratusan tahun mereka ditinggalkan. Nabi Allah Isa alaihissalam last kan, itu nak bertemu dengan Rasulullah SAW itu ratusan tahun. Sebab itulah mereka telah berubah cara pemikiran mereka, berubah cara ibadah mereka dan sebagainya. Kacau bilau. Kerana tiada yang guide, tiada yang nak boleh tuntun mereka. Kita alhamdulillah, walaupun kita ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang beribu tahun dah, 1445 Hijrah kita dah sekarang. Rasulullah SAW dah beribu tahun dah tinggalkan kita. Tapi kita ni masih lagi Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan kita punya ilmu-ilmu ataupun sandaran-sandaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, kepada tabi'in, para alim ulama, warasatul anbiya, sampailah kita ni sekarang lah, yang disampaikan secara mutawatir, secara sanad. Sebab itu kita syukurlah, ayah, ibu-ibu, kita ni ada sanadnya. Kita belajar ni kitab tafsir Munir ini, kita bersanad dengan Imam Ibnu Kathir, kita bersanad dengan Imam Baghlawi, kita bersanad dengan Imam As-Suyuti, kemudian kita bersanad dengan Imam Ibnu Kathir bersanad dengan Hasan Al-Basri. Macam itulah kita kita sampai ke Rasulullah SAW, insya-Allah. Amin. Maka kita tak lari terpesong. Allah dah tetapkan begitu. Sebab tu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semualah, bukannya tafsir saja, hadis, fiqh, semualah segala ilmu yang ada di muka bumi ini dan yang bersandarkan Islam, semuanya bersanad. Baik tasawufnya, baik tarikahnya, semualah. Semuanya bersanad ke Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-37, maksudnya kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Bila mana kita ni dah dikatakan begitulah, dikata apa, kalau kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi, itu kenyataan mereka. Itu kenyataan bagi mereka dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian surah Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami hanyalah menduga-duga saja dan kami sedikit pun tidak meyakininya. Mereka tu tahu. Contohnya kaum ahli kitab ni tahu akan ada
hari kebangkitan, hari kiamat tahu, tetapi mereka buat tahu tapi tak tahu. Sedikit saja yang diketahuinya dan mereka lebih kepada tidak yakin. Sebab tu mereka tu boleh luasa, suka-sukalah dia nak buat apa saja kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Batil itu dah sebati dengan mereka. Kejahatan, kemaksiatan tu biasalah. Sebab tu kita tengok mereka tu tak ada sifat rasa berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan rasa syukur tu. Syukur. Kita syukur, alhamdulillah, kita ni manusia yang bernama Islam ni, kita syukurlah. Sebab kita ni diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada solatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada tunaikan hajinya, kita cukup Allah bagi. Dan juga kalimah la ilaha illallah. Tak ada kunci tu, tak ada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah keadaan kita, yang kita kena syukur walaupun kita ini nakal juga. Ayah, ibu-ibu nakal kan? Kadang-kadang nakal. Kadang-kadang kalau dulu-dulu main kuda kepang pun main kuda kepang juga contohnya. Berjoget juga, suruh yengki juga dulu. Macam-macam ibu-ibu lah. Dulu tak bertudung lituk kan. Sekarang adalah bertudung lituk, macam-macam tudung ada. Kalau tudung tu warna coklat, pening. Kalau suruh bapak cairkan coklat, bapak cairkan tudung coklat, pak, dekat almari tu tenung. Kenapa pak? Mana satu coklatnya? Macam-macam coklat. Rasa-rasanya ada double coklat. Tak tahu coklat cair, coklat terang, coklat Ansky, coklat macam-macam coklat lah. Tak tahu coklat apa. Sampai ayahnya pening. Bapak-bapaknya pening. Mana satu ni nak ambil ni? Yang kita ambil salah pula. Lagi satu, kalau kita ni terpijak, terduduk, tudung isteri kita, peperangan 3. Peperangan kali yang ketiga. Meletus. Dimarahi kita. Kenapa dia pijak tudung? Dah sering dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iklan. Maka dalam mentafsirkan An-Naba' Al-Azim, berita besar ini, Imam Mujahid berkata perkabaran yang besar itu ialah Al-Quran. Maka An-Naba' Al-Azim di dalam ayat yang kedua ini ialah, kata Imam Mujahid, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quran ni mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, ia adalah kebangkitan selepas kematian, selepas disandarkannya firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi hum fihi mukhtalifun, itu hari yang mereka perselisihkan tentangnya. Ini banyak pendapat. Kemudian Imam Ar-Razi berkata berita yang besar ini, An-Naba'ul Azim ini, ialah berita mengenai hari kiamat. Pandangan Imam Ar-Razi boleh terima sebagai pandangan yang lebih tepat. Maka diterima ini sebagai Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya An-Naba'ul Azim ini ialah tentang ceritanya hari kiamat. Lebih kepada hari kiamat. Apakah yang akan terjadi pada hari kiamat? Banyak surah Juz'ul Amma ni banyak cerita tentang hari kiamat. Maka pada Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya bentuk soal jawab yang mereka berikan ialah untuk menarik kepada manusia untuk memikirkan perkara tersebut. Pada ayat yang ketiga tu, alladzi hum fihi mukhtalifun, daripada ayat pertama amma yatasaalun sampai ayat yang ketiga allazi hum fihi mukhtalifun, itu ialah bagaimana manusia ini Allah berikan supaya berfikir. Kita yang membaca ni berfikir apakah ia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita buah pemikiran. Allah bagi fikir, Allah bagi kita cara kita nak amalkan. Fikir dan amal. Bagaimana kita nak beramal tu, kita kena cara kita berfikir. Persediaan kita macam mana. Maksudnya dari segi surah An-Naba, seterusnya dalam surah-surah yang lain,
Bagaimana kita nak bersedia? Allah dah bagi satu ilmu persediaan macam mana keadaan hari kiamat, bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan syurga. Allah semua dah beritahu. Cuma kita nak bersedia ataupun tidak. Persediaan kita. Allah bagi surah Juzul Amma ini ialah surah untuk kita bersedia. Bersedia untuk menerima, bersedia untuk kita ni menghadapi hari kiamat. Walaupun jangan takutlah ayah-ayah, ibu-ibu, jika kita ni orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memperlihatkan kita tentang hari kiamat. Letuslah macam mana pun, koyak macam mana pun, keluarlah naga api ke apa sekalipun, kita tidak akan melihat perkara tersebut, insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan orang-orang yang beriman dengan memberikan angin yang sejuk, angin yang lembut yang Allah lalukan di ketiak-ketiak di kita ni, ketiak-ketiak manusia yang beriman. Lalu je angin tu, insya-Allah kita akan mati dan tidak akan diperlihatkan hari-hari kemusnahan dunia, insya-Allah. Allahumma amin. Dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, maka hanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala saja lagi maha mengalahkan. Maksudnya pada ayat di sini relate untuk menyatakan bahawasanya hari kerajaan pada hari ini, kerajaan kita sekarang, walaupun ada yang lebih klaim dia lah yang paling berkuasa sekarang ini, ayah-ayah, ibu-ibu pun fahamlah siapa yang berkuasa tu konon-kononnya sekarang ini, tetapi mereka tidak percaya akan bahawasanya kerajaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa Allah boleh tarik, Allah masa boleh tarik. So, kita sekarang ni kan, ayah-ayah, ibu-ibu tahu cerita tentang Palestin, tentang Israel, tentang yang berlaku di bumi Gaza, di bumi Haifa dan sebagainya. Itu semua ialah ujian kita juga. Allah nak bagi kepada kita manfaat juga. Manfaat apa? Ayah-ayah, ibu-ibu, kita ni imannya lemah. Orang Malaysia ni, minta maaf cakap, imannya dah lemah. Kadang-kadang kita tunjukkan kita orang anak muda masih lagi bersukaria, masih berjoget-joget lagi. Macam-macam lah dia buat. Kita yang ada dekat masjid ni pun, insya-Allah lah, kita faham lah, kita ada sifat rasa sedih tu. Kita nak tolong tapi tak pernah tolong. Dikongsikan oleh sahabat saya yang berada di sana, Malbat di sana, di bumi Lubnan, antara dekat tu, nampak. Nampak macam saya dengan ayah, ibu-ibu. Ni saya tentera Malaysia yang bertugas di sana, yang ayah-ayah ibu ni tentera Israel tu, duduk tengoknya sepanjang-panjang. Tak nak buat apa, kalau tembak kita habis lah. Geram rasa membakar ni, rasa perasaan jihad tu ada, tapi tak boleh nak buat apa. Sebab kita fikirkan negara, sahabat-sahabat yang dekat sana tu fikirkan negara Malaysia. Kalau ada sebutir lah keluar kena dekat askar dia, habis kita lah nanti. Itu adalah dia punya perbincangan fake-nya, fake alawiyatnya macam mana. Bukan kita tak nak, kita bantu. Kita sebab kita negara kita kecil, ayah, ibu-ibu. Tapi kalau insya-Allah dengan dana yang kita ada, itulah, dengan dana yang Allah beri pada kita, Malaysia ni sebab aman, duitnya pun walaupun sekarang 4.73, 4.76, aku tak ingatlah saya, $1 segitu harganya, 4.76, hampir $5 lah. Hampir RM5 $1. Jauh lah tu, kan? Saya tengok duit, saja tengok duit, tukaran duit Egypt, LE dolar Egypt, Junai, tengoklah. Dulu kalau 500, kita baru dapat dalam 1000 lebih.
Sekarang kalau 500 dapat dekat hampir 4,000 jenis. Nak katanya mata wang sana pun habis jugalah, jatuh. Mata wang semua jatuh. Allah SWT Muhammad. Seterusnya ayat pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang keempat, kalla saya'lamun, tidak sekali-kali mereka bakal mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun, kemudian tidak sekali-kali mereka bakal mengetahuinya. Apa tu maksudnya ke situ? Sama sekali mereka itu tidak wajar untuk bertelagah tentang yaumul qiyamah, hari kebangkitan, kerana mereka sudah pasti tidak mengetahuinya. Sudah pasti tidak mengetahuinya. Orang-orang yang engkar terhadap hari tersebut akan merasai balasan keengkaran mereka kelak. Dan perkataan kalla pada ayat yang keempat dan kelima ini merupakan satu ugutan dan ancaman. Maka ayat dalam surah An-Naba, kalla, pada ayat yang keempat, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, itu ialah ugutan. Ugutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang kafir. Ugutan, ancaman kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala siap ulang lagi dua kali. Allah ulang dua kali. Nak katanya memang betul-betul ugut lah. Kalau kita lah, aku tumbuk kau aku tumbuk kau macam tu kan. Tung kena kan. Kau jangan kacau aku kan. Dah ugut dah. Jangan kacau. Kau cakap jangan sentuh lagi kali kedua, bak lah lagi kan. Kita itu lagi berdarah, berjiwa wira ni, berjiwa pendekar ni, darah pendekar tak boleh sentuh sikit. Sentuh 3 kali siap lah. Bergulung dekat tanah tu. Allah SWT Muhammad. Maka tujuannya ialah untuk mengancam sikap-sikap mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan hari kebangkitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah mereka itu akan melihat kenyataan Allah Subhanahu wa taala ini apabila mereka akan diseksa nanti. Bila diseksa, maka mereka akan tahu, oh ini hari kebangkitan. Macam itu. Dah datang benda tersebut, baru dia akan baru tersedar. Baru tersedar daripada lamunan. Bahawasanya memang betul lah ada hari kebangkitan ni. Nanti cerita ni baru cerita sikit ibu-ibu ayah. Banyak panjang lagi surah-surah yang lain yang cerita tentang mereka ni kelakar kadang-kadang. Bukan kelakar maksudnya, orang-orang yang tidak beriman ni rasa macam menyesal, rasa macam sedih, rasa macam semualah ada. Kenapalah dekat dunia ni dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dah bagi macam-macam dah, Al-Quran, bagi dakwah dan sebagainya, dah bagi orang yang bagi tahu. Rasulullah lah kan, Rasulullah lah. Kaum musyrikin Mekah tu lagi lah jumpa dengan Rasulullah, nampak Rasulullah. Kalau contohnya Abu Jahal ke Abu Lahab pernah pegang, pernah gendong lagi, apa lagi yang nak, kan? Nak kata itulah iman ni tidak boleh. Orang kata susah nak sebut iman ni. Keimanan ni kita tidak boleh sebut. Ada orang kata best lah ustaz kalau kita tinggal duduk zaman Rasulullah SAW, duduk dengan para sahabat, mana tahu kita ni pun antara orang yang dijamin masuk syurga. Senang cakap. Kita confident masuk, dapat list Rasulullah tu masuk syurga tu. Wih, hebat. Allah pilih. Benda tu Allah pilih. Allah datangkan ayah-ayah ibu-ibu ke surau, ke masjid ni pun Allah pilih juga ni. Tak semua datang ke surau masjid. Itu semua rezeki Allah SWT. Adik-adik ni pun terpilih. 3 orang ni dekat pintu ni. Mana tahu mujahidin akan datang, insya-Allah. Allahumma amin. Terpilih ayah-ayah ibu-ibu. Maka jangan kita rasa kalaulah kita ni, jikalah kita ni dapat duduk dengan Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, maknanya insya-Allah kita masuk syurga kan. Confident. Tak begitu. Tidak begitu. Semuanya diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, alam naj'alil arda mihada,
tiadakah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Allah memberitahu, mempersoalkan kepada manusia yang bahawasanya alam naj'alil ardi mihada, bumi ini sebagai hamparan untuk diduduki oleh manusia dan segala makhluk yang Allah berikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia ini penuh dengan kesyukuran, kita tinggal dekat rumah yang dibina, tinggal di tempat yang bercucuk tanam, tempat-tempat yang kita Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita tanam sawit, tanam pokok lada, tanam pokok monstera. Ibu-ibu pokok monstera ke, tanam pokok apa lagi ibu-ibu? Tanam pokok apa? Teratai pula, orkid mahal sekarang orkid ni. Apa lagi, daun keladi jual lah ibu kalau ada rumah tu, yang pelik-pelik sikit, mahal tu harganya. Maka semua Allah bagikan kepada kita ini untuk kita nikmati. Sebab tu Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Bukannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukannya bumi ini mendatar. Ini alam naj'alil arda mihada, inilah bukti bumi ini ialah mendatar, bukannya sfera. Kan ada juga orang itu cakap itu, kan ada yang orang berpegang dengan bumi ini mendatar, bumi ini lepi kan, sampai ujung dia jatuh. Dia kata gitu, tapi tak jatuh sebabnya tepi-tepi tu semuanya dia seperti oleh gunung-gunung ais. Gitu pula. Dia kata kenapa tak, kalau tak mendatar, kalau melengkung, kalau kita melengkung mestilah, kalau kita baling sesuatu tu mestilah orang kata tak tegak contohnya. Adalah dia punya perbahasannya. Kadang-kadang kelakar juga. Mereka tu mengatakan bumi ini mendatar, lepi, kan? Ada yang begitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah mendatangkan kekuasaan, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan kemudahan bumi, penghuni bumi ini, supaya kita itu mendapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selesa dengan apa yang Allah berikan. Dengan hamparan-hamparan yang Allah berikan itu dapat kita jadikan rumah-rumah. Tak adalah kita ni tinggal tempat-tempat yang dalam lubang-lubang. Ada juga orang duduk dalam lubang-lubang ke sini lagi. Ada. Mana tahu duduk dalam kebun, korek bawah kebun, bawah pokok sawit tu rumahnya. Ada tak ada kat sini semua ke atas sana. Ada yang buat bunker kat sini ke? Mana tahu dia terlalu ekstrim, terlalu ta'assub dengan yaumul qiyamah ni, dan kiamat ni dia buat bunker pula. Banyak bunker dekat dia punya tanah sawit dia. Tengok-tengok bunker. Semua bunker bawah tanah. Tak boleh nak buat bunker kat sini, cuma tanah tanah gambut. Tanah gambut akhirnya masam dan sebagainya kan. Tanahnya tanah liat kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan wal jibala autada. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Allah jadikan gunung-gunung di pasak bumi. Sini ada gunung sini, tak ada? Ada sini ada gunung. Sini gunung Soga lah kita tak faham kan. Gunung Soga, apa lagi gunung apa sini tak tahulah tempatnya. Yang dekat-dekat Gunung Soga yang kita tahulah, Bukit Wireless tu, ataupun kalau dekat belah-belah, kalau dekat belah Pek Sulong tu, apa tak namanya, tak lupa dah, macam-macam lah nama. Maka kita ni ada gunung tu 1/3 saja yang keluar nampak gunung tu tinggi tu 1/3 saja. Kalau gunung Everest tu yang tingginya 800 lebih tu, itu baru dia punya, dia dah 1/3 saja. 2/3 lagi berada di bawah tanah untuk menjadi pasak bumi, tak nak gegar bagi dia gegar. Samalah semualah, Gunung Ledang ke, Gunung Kinabalu ke,
gunung apa lagi, gunung Stone ke, gunung Tahan ke, semua macam itu. Cuma 1/3 yang ada dekat atas tersebut. Yang lain semua berada di bawah. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi nampak kepada manusia yang bahawasanya ada pencipta. Yang bukan tak ada pencipta, ada pencipta. Kadang-kadang ada yang golongan etis kan, golongan etis. Golongan etis ni dia tak nak percaya Allah, tak nak percaya Tuhan. Tak ada, Tuhan tu tak wujud. Kalau jumpa etis beritahu saya nak tampar dia. Saya nak tampar dia, saya nak tanya dia, boleh tak tunjukkan rasa sakit? Nak beritahu dia, nampak sakit? Mana sakit? Nak tahu saya sakit tu macam mana? Dia tampar sikit muka dia. Kalau orang etis ni bagi penampar je senang. Garang Ustaz ni bukan garang. Saya terkejut. Azan InsyaAllah azan insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita dah masuk kita dah merungkai ayat pertama, ayat kedua, 3 sampai ke ayat yang ke-7. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan pada surah An-Naba ayat pertama hingga ayat yang ketiga itu ialah persoalan yang Allah nak berikan, yang Allah berikan kepada kaum musyrikin yang tertanya-tanya apakah dia itu berita yang agung, apa yang ada di dalam berita yang agung itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pertama tadi kita dah letakkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini sebagai hambaran alam, naj'al lil arda mihada, kemudian wal jibala autada. Dua barulah masuk kan, baru dua. Kemudian ada lagi Allah Subhanahu Muhammad, ada lagi 7. Ada lagi 7 yang kita nak bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, selain daripada itu apa lagi ceritanya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami, yakni Allah, jadikan kamu berpasang-pasangan. Allah jadikan setiap makhluk ni berpasang-pasangan, baik lelaki perempuan tu biasalah. Yang binatang pun ada juga jantan betinanya. Yang tumbuh-tumbuhan pun ada juga jantan betina ni, kalau tak berbunga, kalau tak berbuah. Mana nak tahu jantan betinanya? Belajarlah. Situ ilmu biologi kan. Belajarlah ilmu pertanian. Ayah-ayah, ibu-ibu lagi tahulah ilmu pertanian ni kan, nak kacuk-kacuk ni kan. Mana jantan, mana betina, saya pun tak tahu jantan betina. Tengok pokok sama je. Pokok sama je pokok tu. Yang penting tumbuh buah. Yang penting ada hasilnya, itu je lah. Tak adalah orang kata sampai nak tahu apa tu jantan betina, tapi kena tahu jugalah kan benda tu kan. Kalau kita pun tengok kadang-kadang kucing ni jantan ke betina. Kadang-kadang kita pun kena tengok selak dulu. Jantan dah ni. Yang selak dulu. Kadang-kadang tak nampak. Betina ni. Macam tu kan. Maka semua Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia pasangan. Ada siang dan malam. Ada matahari dan bulan. Ada berpasang-pasangan. Yang pasal perbezaan di situ. Kemudian waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ni manusia ni kena istirahat. Manusia ni kena ada masa yang istirahatnya. Dan kita manusia ni sebenarnya istirahatnya waktu malam. Rasulullah SAW lepas ba'da isya' je, dia terus tidur. Tak adalah pergi warung kopi ngeteh-ngeteh kita. Warung kopi ngeteh-ngeteh, lagi ngeteh je. Nanti dah ngeteh kat sini, keluar tu, balik rumah buka baju, ngeteh lagi keluar lagi. Nanti pukul 11 keluar baru balik. Biasa gitulah. Kalau kampung tak lah kot. Tak tahu kampung ada tempat ngeteh, pot ngeteh, sini sedap ke.
Mana ada chopstick pula. Mana ada chicken chop kat sini ke. Cari kan, ngeteh kan. Tapi Rasulullah lepas isyak dia terus tidurlah sampailah dia bangun malam sepertiga malam. Kita ada malam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sepertiga malam ni maksudnya apa? Dah masuk pada jam yang tengah-tengah itulah. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Maka 12, 1, 2 tu sebenarnya masa kita orang kata Allah SWT berjaga malam. Maksudnya kita bangun malam buat solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. 4, 5, 6 3, 4, 5 tu pun boleh juga, dalam masalah. Kita bangun, solat, kita rehat sebentar, itu kita tunggu waktu subuh kan. Itu macam itulah. Maka manusia ni tidurnya malam. Orang kata kekuatan beza tidur malam dengan tidur siang. Walaupun kita rehat siang tu, contohlah kita kerja malam contoh kan. Itu kita siang tu balik tu kita pun tidur. Tak sama dia punya kekuatan dia punya kesihatan dia tidak sama. Berbeza. Sebab apa Allah SWT mengatakan tidur, waja'alna naumakum, naumakum tu tidur itu naumah, satu kataan naum dia tidur ni biasa malam. Kalau siang tu tidur qaidullah tu sekejap, sebentar lah, pukul 12.30 tu nak jumpa pukul 1 kan, azan pukul 12.56 kan sekarang. Sekejap tu tidurlah kejap, dapatlah tenaga, kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beza tidur siang, tidur malam beza. Sebab tu kita kena jagalah tidur ni. Dan tidur juga menjadikan kita punya metabolisme badan kita cantik. Taklah jadi macam saya ni, gemuk ni. Tengok macam kurus saya, gemuk saya ni 100 kilo. Cari tak 100 kilo saya ke depan ni, yang bulat ni macam ni. Cuma badan saya je tough sikit lah. Nampak tough. Dulu main gym kan, tapi boroi dah. Makan banyak, ni balik makan lagi. Tadi dah makan dah, balik tu. Biasa kalau kita masuk masjid ke surau ke, lepas kuliah ada makan. Lepas habis kuliah makan, kawan telefon, jal ngeteh pula. Nanti balik rumah, habis kopi lagi. Macam mana badan tak besar. Kalau kita cukup tidur, metabolisme kita akan terjaga. Senang kata kita akan terjaga. Cukup tidur, insya-Allah kita akan sihat, tak adalah sakit-sakit. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa maksudnya kat situ? Malam sebagai pakaian. Apa kat situ? Allah jadikan tidur itu sebagai kerehatan untuk tubuh badan kita. Allah jadikan malam itu sebagai untuk kerehatan tubuh badan, rasa selesa untuk meneruskan pekerjaan. Kerana tidur ini boleh memperbarui mood kita, kekuatan kita. Sebab tu kalau kita tak cukup tidur, kita mudi nanti. Ibu-ibu, ayah-ayah yang jadi cikgu tak cukup tidur, tanda kena key in macam-macam dengan cikgu ni. Pukul 2, 3 pagi, pukul 3 pagi baru tengah key in, tahap dah data dah suruh key in kan. Nanti besok pagi dah kena bangun pukul 6, pukul 5.30 dah kena bangun dah. Sekolah pagi. Kalau sekolah petang boleh lagi agaknya. Sekolah pagi, tak cukup tidur, maka tak ada kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan malam ini kebiasaannya Allah memberikan dia sifat ketenangan. Malam ni sifat tenang. Kalau siang kan hiruk-piruk. Siang kan waktu bekerja, malam masuk je maghrib tu dah tenang dah. Sunyi je. Kalau biasa kalau jalan ni, kalau kampung ni walaupun jalannya sunyi, tapi siang aja tak ada dah seram sangat nak lalu. Ini kalau dah malam pukul 12 malam nak lalu pun nampak musang terbiarlah pun nampak apa order ni. Mata berkilau-kilau gitu kan. Kita pun nak teruskan, terus je lah, dah jalan itu je yang ada kan, ada jalan lain
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kegelapan yang boleh juga menyebabkan tubuh kita ini dapat rehat dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sebagai tempat manusia itu terlindung daripada perkara-perkara yang tidak baik. Lindung. Kerana malam ni kadang-kadang keluarnya macam-macam benda. Kan? Binatang-binatang yang buas dan sebagainya kan malam. Siang dia tidur. Sekarang manusia pun siang dia tidur, malam dia kerja. Dia macam binatang pula dah. Minta maaf cakap. Tak semua. Macam macam itulah. Dia malam dia memburu, jadi kelawar pula dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dah kerjanya waktu malam macam mana, dah shiftnya malam, itu dah ibadah. Kita niat yang ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala jelah, insya-Allah. Allahumma amin. InsyaAllah lah ayah, ibu-ibu, sampailah kita pada ayat yang ke-10 dalam surah An-Naba. InsyaAllah pada akan datang kita akan sambung lagi 30 ayat lagi. Ada 30 ayat lagi. Ada 40 ayat. Baru masuk 10. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Allahumma amin. Sebelum itu kita wakufkan, kita sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.